Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله تعالى أيضا في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. وقال الله تعالى أيضا في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan mengelokkan segala amalan kamu dan akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Wa man yuti'illah wa rasulahu, sesiapa yang mentaati Allah dan juga Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Shallallahul azim. Yang saya hormati Ustaz-Ghani, tuan imam kita, seluruh itu kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita dipanjangkan usia, diberikan kekuatan, kesihatan yang baik, fizikal yang sihat. Kita sama-sama dapat berada di Masjid Al-Hasanah ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ini, solat maghrib berdoa, kemudian dapat duduk pada majlis ilmu, sementara nantinya masuknya waktu isyak, mudah-mudahan semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh insya-Allah. Dan seterusnya saya mendoakan semoga tuan-tuan dan puan, ibu, ayah dan keluarga sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat insya-Allah. Baik, insyaAllah pada malam ini kita sambung hadis yang keempat, hadis yang ketujuh. Minggu lepas dah ada baca dah sikit. Ini kita baca sekali lagi lah. Baik. Iaitu bab birrul walidayhi wa in zalama. Kita dah baca sikit minggu lepas. Iaitu bab pada menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa sesungguh pun kedua-duanya melakukan kezaliman terhadap kita. Bab pada menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa sungguh pun kedua-duanya zalim. Baik, hadis ini adalah hadis mauquf. Haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad huwa bin Salamah an Sulaiman at-Taimi an Sa'id al-Qaisi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yuslihu ilayhima muhtasiba illa fatahallahu babain yani minal jannah wa in kana wahidan fa wahid wa in ardha ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, tidak ada daripada seorang Islam yang mempunyai ibu bapanya yang kedua-duanya adalah Islam, di mana dia sabar terhadap kedua-duanya, melainkan Allah membukanya baginya. Melainkan Allah membukakan baginya dua pintu, yakni daripada syurga. Dan jika dia bersabar terhadap seseorang, maka dibukakan baginya satu pintu. Dan jika dia membuatkan salah seorang daripada kedua-dua ibu bapanya marah, maka Allah tidak sekali-kali meredainya, sehingga salah seorang daripada kedua-dua ibu bapanya itu meredainya. Lalu dikatakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, walaupun kedua-dua ibu bapanya menzaliminya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ya, walaupun kedua-duanya menzaliminya. Jadi hadis ini berkaitan dengan tanggungjawab kita melakukan kebaikan ataupun berbakti kepada kedua ibu bapa kita, walaupun kedua ataupun salah seorang daripada mak ayah kita, ibu bapa kita melakukan zalim ataupun melakukan sesuatu yang menganiayai kita, maka wajib juga kepada kita untuk berbakti, untuk mentaati kepada kedua-duanya. Seperti mana yang saya sebut pada minggu lepas, kita dikira menzalimi anak-anak kita, antaranya apabila kita mungkin suka memaki hamu, maki anak-anak kita, ataupun kita memanggil dengan panggilan yang mengaibkan dia, yang memalukan dia, yang menjatuhkan maruah dia. Itu antara perkara-perkara yang zalim kita melakukan kepada anak-anak kita. Kita caci maki dia. Yang dalam ni dah kot, kan? Yang dalam ni tak ada, insya-Allah, kan? Anak tu silap sikit je, kan? Habis dia sumpah seranah, kan? Bengong, bangang, kan? Habis. Apa lagi? Ada orang dia jenis tu. Dia jenis tu. Kadang-kadang mungkin anak kita tu usianya tu sangat kecil, dia tidak memahami apa-apa pun, belum lagi orang kata apa, akal yang kita kata yang sempurna, kan? Kita marah, kita bercakap ataupun kita maki dia dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Bila kita buat perkara tersebut, itu termasuk dalam kita menzalimi anak-anak kita. Ataupun menghina pun termasuk dalam kita menzalimi anak-anak kita. Mungkin dia belajar tak berapa tinggi, kan? Ataupun yalah Allah, dia dah belajar mungkin tak berapa pandai, kan? Kemudian kita cakap macam-macam kepada anak-anak kita tu. Itu juga termasuk dalam zalim. InsyaAllah dalam ni tak ada lah, kan? Dia bila kita tak buat, kita susah nak buat contoh. Tapi kalau orang yang biasa buat, dia mudah keluar contoh ni. Dalam ni tuan tak pernah buat, tak pernah menghina, kan? Kita marah lagi orang, kalau apa nama, orang kutuk, orang kata, orang hina anak-anak kita. Termasuk juga dalam perkara yang mak ayah melakukan kezaliman terhadap anak-anak ini, iaitu membandingkan antara anak-anak. Termasuk juga perkara-perkara yang kita melakukan zalim kepada anak-anak kita. Banding. Wallahu a'lam. Ada kita banding dari segi apa nama, kejayaan dia ke, pekerjaan dia ke, apa lagi, ataupun apa sajalah kita membanding-bandingkan. Kita ada 3 orang anak, 4 orang anak, kan? Kita bandingkan antara kakak dengan adik. Dalam keadaan yang bandingan tersebut, dia terasa hati. Bandingan tu dia terasa hati. Tapi kalau mungkin bandingan yang sampai tidak kita kata apa sekarang ni, dia tak terasa hati lah, kan? Dia compare dengan kakak dia, tengok ni belajar dia rajin, tengok kakak dah belajar dia, tengok dia dah itu tidaklah sampai apa kita termasuk dalam menzalimi. Ini bandingan yang anak kita dengar tu, dia terasa hati.
Termasuk juga perkara-perkara yang kita menzalimi anak-anak kita ni apabila kita gagal memberi pendidikan yang wajib. Saya dah sebut minggu lepas kan, pendidikan yang wajib. Contoh yang wajib apa? Berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan fardu ain. Kalau kita gagal sebagai seorang mak ayah, gagal kita menyediakan, memberikan pendidikan khususnya berkaitan dengan fardu ain pada anak kita, ya, kita melakukan kezaliman. Kalau hari ini umur dia 15 tahun, dia solat pun dia, orang kata apa, tak pernah disuruh, diajar, dididik, dibimbing, kan? Ini kita termasuk dalam orang yang zalim terhadap na'udzubillah min zalik. Ataupun dibuat perkara-perkara yang salah, kan, dibuat perkara-perkara yang salah yang bertentangan dengan agama, kan, kita biar je, kita buat tak tahu je, kita melakukan kezaliman. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan kita, ya, yang doa Allah pada malam ni tidak ada. Dan adalah dan lain lagi, ya. Walaupun kita apa disebut sini macam menghancurkan perasaan. Sebetulnya menghancurkan perasaan. Mungkin dia ada suka apa-apa, kan, dan apa yang dia suka itu tidak salah dari segi syariat, tidak salah dari segi agama, ya. Tapi kita ada kemampuan untuk menghiburkan perasaan dia, tapi kita tidak tunaikan dalam keadaan itu, termasuk juga kita melakukan kezaliman terhadap anak kita. Mudah-mudahan beberapa contoh tadi itu kita sama-sama ambil pengajaran. Okey. Kalau mak ayah kita buat kat kita macam tu, antara yang sendirilah kita buat. Jadi sebagai anak, dia terasa macam mana pun, dia sakit hati macam mana pun, dia tetap juga kena berbakti. Dengar, taat juga. Jangan kita apabila mak ayah kita maki kita, kita lawan balik, kita maki dia balik, kan. Dia kata bangang, kan, kita pun bangang, mak pun bangang, kan. Tak boleh. Kita sebagai anak kena tetap taat. Contohlah, ada rasa ni kita, tak ada orang, tak ada, insyaAllah tak ada lah, yang dalam ni tak ada ni. Buku ada zaman muda-muda dulu kot, kan, zaman-zaman apa, zaman-zaman panas parah ni, zaman-zaman masa kita, umur kita pantang silap sikit je nak. Pantang silap sikit je, anak tu sikit je, kan, sikit je salah, oh Allah, kan, bukan dengan mulut, kan, botan dengan apa dan sebagainya, kan. Memang mak ayah boleh botan, tak ada masalah, tapi botan yang zalim, yang melampau, yang tujuan untuk didik, tapi cara kita tu mungkin menzalimi, kan. Kita sebagai anak tetap juga kena taat kepada mak ayah kita. Yalah, kan, masih sebut pasal botan ni, teringat juga saya dulu masa sebab tadi pinggang tu, saya biasa kot, kan, buat apa-apa tak, mandi sungai je. Mandi sungai balik lambat. Itu ya punca-punca kalau masa kecil dulu itulah, kan. Di sungai balik lambat, lepas tu berebut barang, berebut barang dengan adik-beradik, kan, berebut. Itulah punca-punca kena sebat, kena sebat. Selain daripada tu, ngaji Quran lah, ngaji Quran. Ngaji Quran stres saya sekarang ni. Saya kalau boleh jangan bagi ayah saya mengajar, pergi dengan mak tak pergi. Kena kata apa, cengih. Mungkin pada tu kita rasa macam zalim ayah aku ni, kan. Tak boleh sebut ni je, kan. Okey, jadi kesimpulannya, kalau adalah mak ayah kita macam tu, kan, kita tetap juga kena berbakti. Jangan sampai kita berdendam. Berdendam. Yang ni tak tahulah, kalau tak kena gaya, mungkin ada sampai hari ni. Dia kecil hati dengan mak dia, kecil hati dengan ayah dia, sampai hari ni, kan. Sebut je nama mak, sebut je nama ayah, dia teringat apa yang mak dan ayah dia buat kat dia. Dia dendam. Dia tak puas hati,
Dia rasa nak marah mak ayah dia. Ini mudah-mudahan kalau ada lah malam ni perasaan begitu, istighfar banyak-banyaklah kan, minta ampun kepada Allah. Kita takut benda tu bukan sehari dua, mungkin benda tu dah bawa lama dah kan, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kan. Misalnya mak ayah kita pun dah tak ada lah, kita masih lagi menaruh dendam pada mak ayah kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bab inilah bab birrul walidain wa in sulama. Baik, kita tengok seterusnya. Yang kelima, bab linul kalami liwalidayhi. Qaswatu yo. Kita ada disebutlah qaswatu. Okey, hadis sahih, hadis mauquf. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Mihraq qala haddatsani Qaisalah bin Mayyas qala kuntu ma'an najadat فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن 9 الإشراك بالله وقتل النسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستأخر وبكاء الوالدين من الحقوق قال لي ابن عباس أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إيا والله قال أحي والدك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخل الجنة ما اجتنبت الكبائر atau kama qala. Daripada Qaisalah Ibnu Mayyas, dia telah berkata, ketika aku bersama teman-teman Najadat, di bawah tu ditulis, dia ada nota kat situ, iaitu Najadat ni adalah mereka dalam pengikut Najdah Ibnu Amir, ya? Najdah Ibnu Amir Al-Kharij. An-Najdat merupakan salah satu puak Khawarij. Maka aku telah melakukan satu dosa yang tidak aku melihatnya, melainkan daripada dosa-dosa besar. Ini dosa ni dijumpa dengan apa nama Ibu Umar. Lalu aku sebutkan demikian itu kepada Sayyidina Ibnu Umar. Dia berkata, perbuatan dosa apa yang engkau lakukan? Aku berkata begini-begini. Dia ceritalah dosa-dosa yang dibuat. Saya duduk juga, saya tak jumpa apa dalam banyak-banyak rujukan tu dia tak nyatakan apa dosa yang bersalah ni dibuat. Cuma dia beritahu kepada Ibnu Umar dia ada buat dosa, dan dia menganggap dosa-dosa tu adalah dosa-dosa besar. Dia anggap dosa-dosa besar. Kemudian Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bukanlah ianya terhitung daripada dosa-dosa besar yang kau buat tadi, semua tu tidak termasuk dalam dosa-dosa besar. Dan Ibnu Umar sambung, dosa-dosa besar itu ada 9 perkara. Ada 9 perkara. Kalau kita tengok kepada matan hadis tu, al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa qatlun nasamah, iaitu bunuh orang. Bunuh dengan sengaja. Itu yang kedua. Dosa besar yang ketiga, wal firaru minaz zahfi, iaitu lari daripada perang, lari daripada medan perang. Ajak pergi perang, tak nak lari, masuk dosa besar tu. Kemudian wa qazful muhsanah, tuduh orang perempuan yang baik berzina. Dia tuduh orang perempuan yang solehah berzina, masuk
dosa-dosa besar tu. Okay, tanpa ada bukti dan sebagainya, itu masuk dosa besar. Kemudian wa aklu riba. Ini tahu lah kan perkataan di buku kita tahu lah, makan riba. Ini menurut Imam Bani. Berapa dah tu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima tu wa aklu riba. Ya, yang keenam wa aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid. Buat maksiat dalam masjid. Buat maksiat dalam masjid. Walladhi yastakhiru. Yastakhiru ni menghina, mencela ataupun menghina orang lain. Mengata, mengeji orang lain, menghina. Wa buka'ul walidaini minal uquq. Ni dia buat ibu bapa dia menangis. Buat ibu bapa dia menangis dengan sebab derhaka. Kalau kita ada juga kadang kita buat mak ayah kita menangis. Okey, yang okey. Contoh kita dapat keputusan yang baik, kan? Mak ayah kita dengar, dia menangis ke? Yang tu tak apa, yang tu okey. Ataupun kita dapat sesuatu kejayaan, kita dapat kerja yang elok, kita bagi tahu kat mak ayah kita, kan? Mak ayah kita menangis, yang tu okey. Yang ini mak ayah kita menangis dengan sebab kita derhaka. Dia terasa hati dengan kita, sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun dengan bahasa badan kita, dia terasa hati. Ini disebut sini wa buka walidaini minal uquq. Qala li Ibn Umar. Okey. Atafarraqun nar. Kemudian apa nama? Telah berkata Sayyidina Ibn Umar kepadaku, apakah engkau takut akan neraka dan suka masuk ke syurga? Dia tanya. Takut tak neraka? Nak masuk tak ke syurga? Kemudian Rasulullah menjawab, ya demi Allah. Sayyidina Umar bertanya, apakah kedua-dua ibu bapa kamu masih hidup? Dia tanya salah. Ada mak ayah ni masih ada lagi tak? Hidup lagi tak? Maka Rasulullah menjawab apa? Aku menjawab, aku mempunyai seorang ibu. Kemudian Sayyidina Umar berkata, demi Allah, sekiranya engkau melembutkan akan perkataan kamu baginya dan membuatkannya makanan, nescaya engkau akan masuk syurga selama mana engkau menjauhi akan dosa-dosa besar. Itu juga sebab apa? Ada mak, kan, masih hidup. Demi Allah yang kasih berkata, sekiranya engkau melembutkan akan perkataanmu. Maknanya kalau kita bercakap dengan mak ayah kita dengan perkataan, dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, yang lemah lembut, yang tidak menyakiti hati mak ayah kita, nescaya engkau akan masuk syurga selama mana engkau tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi menunjukkan tentang pentingnya kita bercakap dengan mak ayah kita dengan cara lemah lembut. Bab ini hari ini kepada mungkin anak-anak muda cabaran ni. Kadang-kadang dia bercakap dengan mak ayah dia agak kasar. Kasar. Ada tak? Tuan pernah jumpa tak? Orang cakap, anak ni cakap mak dia kasar. Kadang kita dengar kat kedai makan, kan, mana duduk makan, dia bercakap kat mak dia, kita walaupun mungkin masih budak-budak, tapi kalau kita tidak tak ajar, tak asuh, tak bimbing, tak didik, dia akan terbawa. Katakan fala taqul lahum uffin. Itu kan kita dengar, janganlah kamu berkata pun tak boleh, apatah lagi kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang lebih daripada itu. Jadi kita sama-sama muhasabah, mudah-mudahan kita bab ini kita kena hati-hati. Mungkin kita hari ni mungkin dah tak buat, insya-Allah dah go, kan. Takkan dah pergi masjid pun jenis cakap gini ke, kan. Ni bila datang sekirah je lah, mungkin balik boleh cerita, kan.
anak-anak kita. Itu yang penting kan. Tuan dia pasti takkan pergi masjid cakap kasar lah kan, dengan mak ayah kan. Ni mungkin anak-anak kita kena pesan kan, kena pesan jaga ya, eloknya asuh daripada kecil, daripada dia budak tu dah biasakan cakap dengan kita sebagai mak, sebagai ayah ni dengan percakapan yang baik, lemah lembut. Kalau budak tu mungkin kecil, umur 6 tahun, 5 tahun kan, 10 tahun, 9 tahun yang kecil-kecil lagi tu, kalau kadang-kadang dia masak apa, dia kata macam apa kita kan, tak apalah tu budak kecil, budak kecil. Tapi kalau umur dah 25 tahun cakap kasar juga dengan kita, itu ada masalah kan. Umur 30 tahun cakap kasar juga dengan mak kita, dengan mak ayah, ini ada masalah. Mak ayah suruh buat apa-apa, nanti lah esok lah kita sibuk lah. Mungkin suara tu tak kuat, tapi perkataan itu menyebabkan mak dan ayah kita terasa hati. Itu kita kena berhati-hati. Dia kena, walaupun kita rasa kita dah okey kan, tapi mungkin dalam setengah keadaan mungkin kita diuji dengan susah, kita uji dengan ada kesibukan dan sebagainya, ada kerja lain yang kadang-kadang kita terlepas pandang mak ni. Kita terlepas pandang kan. Mak boleh lah kita tunda ke tangguh ke. Dia urgent kan. Tapi percakapan kita tu mungkin dia terasa. Ini yang kita bimbang ni. Bila terasa, kita jadi anak yang berdosa kepada mak ayah. Auzubillah min zalik. Jadi lembutkanlah perkataan, ikutlah kesesuaian keluarga masing-masing. Yang penting cakap lemah lembut dengan mak ayah, jangan cakap kasar. Walaupun mak ayah kita tu mungkin marah kita dan sebagainya, tetap juga kita cakap dengan perkataan yang baik, yang lemah lembut. Lebih rendah suara kita daripada suara mak ayah kita. Jangan kita lebih tinggi suara kita daripada mak ayah kita. Takut mak ayah kita dia terasa. Betul lah, mungkin kalau tuan mungkin mak ayah dah tak ada, dah meninggal. Kita ada anak-anak cakap kasar kita. Fitrahnya sebagai mak ayah dia akan terasa. Cumanya dia tak sebut lah kan, dia sebut sebab masih lagi jaga hati anak, takut anak terasa. Biar kita terasa tak apa, jangan anak terasa. Ada tak kita kan? Terasa banyak kita gitu. Pendam ya, tahan ya kan. Pendam. Sebab apa? Kan cakap lagi anak pula terasa. Elok balik setiap hujung minggu, tengok takut langsung tak balik. Hujung minggu boleh tengok cucu, buat takut anak terasa. Kan dia tak balik, kita tak boleh tengok cucu pula. Hanya kita simpan. Sedangkan apa perbuatan dia, perkataan dia tu mungkin ada menyakitkan hati kita. Sebab itu janganlah rasa sakit hati, ampunkanlah dosa dia. Takut dia berada dalam, anak kita tu berada dalam sentiasa berdosa dengan kita. Baik, seterusnya masih lagi bab lil kalam li walidayhi. Hadis yang ke-9. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi qala wakhfiz lahumā janāha dhulli min ar-rahmah qala la tamtani' min syai'in ahada. Daripada Hisham bin Urwah, daripada bapaknya, yakni Sayyidina Zubair Al-Awwam radhiyallahu anhu, beliau mengucapkan firman Allah, maksud, dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Itu Al-Quran yang disebut dalam disebut sini. Lalu beliau berkata, yakni jangan engkau menahan dirimu daripada memberi sesuatu yang diinginkannya, yakni kedua-dua ibu bapa kita. So ayat ini dia dalam disebut di situ nombor 3 tu apa? Ayat surah Al-Isra
ayat 20, ayat 24. Ayat 24. Jadi sebelum tu ayat 23 pun cerita pasal mak ayah ya. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfiz lahumā, lepas tu bawa masuk ayat ke-24, wakhfiz lahumā janaha dhulli minir rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ini yang kita baca dalam doa kedua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu menyembah selain dia, supaya kamu jangan menyembah selain daripada dia, yakni Allah, dan adalah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan kita menyembahnya, dengan menyembah selain daripada Allah, dengan syirik kepada Allah. Kemudian ayat 92, bil walidayni ihsana, dan adalah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Jika salah seorang daripada di antara keduanya atau keduanya menjangkau umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maknanya usia tua di bawah jagaan kita ni, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katalah dengan perkataan yang mulia. Panggil panggilan yang baik, kan? Kita tolong dengan bahasa yang baik, bahasa yang lemah lembut, yang tidak terasa. Sebenarnya kerana kita ni tak perasan, kita tak sedar, kan? Kita mungkin tak tinggi suara, kan? Sebab kita basic agama kita ni kuat juga, insya-Allah, kan? Kita tak tinggi suara, tapi mungkin kita menolak permintaan dia, permohonan dia, menyebabkan dia terasa. Dan rendahkanlah diri kamu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanlah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Masa dia jaga masa kecil. Kita dah baca dalam hadis sebelum ni, bagaimana pengorbanan seorang ibu dan seorang ayah masa kita kecil, kan. Kalau kita nak hitung dari segi bagaimana kasih sayang mereka terhadap kita, memang tak terhitung. Kalau kita nak senaraikan berapa banyak duit, kan, yang telah dibelanjakan membesarkan kita, kan, pun tidak terhitung. Ada orang dia susah nak menjaga, nak pelihara, nak membesarkan anak ni dalam keadaan yang susah. Ada orang dia senang, ada orang dia susah. Ada orang nak bagi makan, pakai, pendidikan dengan cara berhutang. Hutang ni kan. Sebab nak pastikan anak ni dapat pendidikan yang sempurna, dapat kasih sayang yang sempurna seperti mana orang lain. Dan setiap kita ni berbeza-beza. Kalau kita duduk di sekolah pendidikan, kita boleh tengok, kan? Kalau dalam kelas kita, kelas anak murid tu ada 30 orang, 40 orang tu, itu bukan sama mendapat pendidikan yang sama daripada mak ayah. Ada yang susah, ada yang senang. Ceritanya pengorbanan mak ayah dalam membesarkan kita, dalam mendidik kita waktu kecil pada hari ini, kan, kalau nak balas memang tidak terbalas. Kalau kita sedar tentang ini, kan, jagalah perkataan kita. Janganlah kita bercakap dengan perkataan yang boleh menyebabkan hati dia terasa, hati dia tersentak dan sebagainya. Kalau kita buat macam tu, na'udzubillah min zalik, kita menjadi anak yang derhaka, kan? Bila kita menjadi anak yang derhaka ni, bila mak ayah tak redha, Allah
tidak redha. Ridha biridhal walidaini. Allah redha apabila mak ayah redha. Kalau mak ayah kita tak redha, Allah tak redha kita. Nauzubillah min zalik. Kita biasa dengar kan, ibu ayah boleh bela anak 10 orang, sedangkan anak 10 orang tak boleh bela ayah 2 orang. Dia kata ni istilah tu betul lah tu. Pada saya betul. Dan banyak berlaku begitu. Tapi pada saya kita kena lihatlah, kalau ikutnya memang macam itulah kan. Nak jaga susah, cabaran tu susah. Tapi Allah ni kadang-kadang dia cantik disusun atau kita nampak kan. Tak tahulah, ini bukanlah kata hadis apa sekali kan. Dia semua pengalaman dah. Kita tengok keluarga yang dekat-dekat dengan kita, dia ada anak 5 orang, 6 orang. Kadang-kadang Allah tinggal seorang. Yang dia ni mungkin belajar tak tinggi mana, kerja pun biasa-biasa je di rumah apa. Orang ni kadang-kadang yang dia jaga mak ayah dia. Allah susun begitu. Allah susun begitu. Lepas tu bab menjaga mak ayah ni, dia kita kata apa, cabaran lah pada saya. Cabaran. Saya dah sebut dulu, kalau salah salah dari segi sebut macam mana disebut, selagi umur kita ni bertambah, lagi tua, lagi panjang usia kita ni, lagi besar ujian dan cabaran kepada anak-anak. Sihat kita, sakit kita adalah antara ujian kepada anak-anak. Waktu kita sihat, dia tak apa, ujian dia tak apa susah. Habis sangat kita bawa dia pergi makan, kita boleh pergi jalan. Itu waktu sihat. Waktu kita sakit, ujian dia akan bermula. Sebab tadi, bila ujian gini, ini yang kita bimbang. Takut-takut anak ni dia gagal dalam ujian menjaga orang tua atau mak ayah dia yang perlukan jagaan, yang tengah sakit. Takut-takut, bimbang-bimbang dia termasuk dalam orang yang gagal. Kalau dia berjaya, alhamdulillah. Kan? Itu saya pernah sebut sudah ni. Mintalah doa kepada Allah, mudah-mudahan usia kita ni tidak menyusahkan orang. Hidup kita tidak menyusahkan orang. Khususnya anak-anak kita lah. Khususnya anak-anak kita. Bimbang tadi lah, bimbang, takut dia menjadi ujian kepada anak-anak gagal dalam ujian itu. Nauzubillah min zalik. Mak ayah sanggup ambil cuti tak? Anak belum tentu lagi sanggup ambil cuti jaga mak ayah. Saya sembang lah, kan? Saya kat sini pun, saya sini pun kan, duk kira, oh ini kerja, esok ada bersyarat, mak ayah ada urusan ni. Kita duk timbang-timbang antara nak pergi mesyuarat dengan nak bawa dia, kan? Antara nak pergi khusus dengan nak bawa mak kita pergi check up ni, duk timbang-timbang. Tapi kalau mak dengan anak, tak nak dah, dia sanggup lah mesyuarat ke, cuti ke apa, anak sakit, tetap. Tapi kalau anak nak jaga mak, Wallahualam lah, tak tahu lah kan, tak tahu lah. Tapi saya rasa lebih kurang kot. Kalau anak tak kerja, dia cara tak kerja, aku nak bawa macam mana, duit pun tak ada. Hari ni kalau aku tak pergi kerja, dah dia ujian macam tu pula. Orang yang ada kerja, ada jawatan bagus-bagus kan, dia sibuk dengan jawatannya. Kita tu jadi macam apa? Kita bola ke apa kan? Kita main badminton ke apa kan? Badminton betul lah kot kan? Macam bola, kena tendang sana, tendang sini. Ada tak berlaku dalam masyarakat kita? Bukan ada, berlambak gitu. Ada, confirm ada lah. Silap-silap hari bulan, nak duduk dalam depan saya ni, sedang lalui benda tu. Sebab apa? Sebab tu tadi ujian. Masa ni nak uji kita soleh tak soleh. Nak pastikan kita ni anak soleh-solehah, masa diuji. Masa mak ayah kita kuat, okey lah kan. Kita okey je.
masa dia perlukan kita, masa dia nak bagi tandas, kita kena pimpin dia, nak kena tolak dia. Masa tu baru kita tahu. Kita test, masa tu lah nak test kita ni soleh ke toleh, anak yang soleh ke anak yang anak yang jahat, anak yang tak ni. Masa ni ya, kita duduk tantang tak boleh nak pergi mana, anak kita semua kerja bagus-bagus. Masa ni kita akan mungkin terfikir, ya Allah kan, kalau lah ada anakku seorang yang tak apa berjaya dulu dengan aku, dia akan datang lah. Masa kita perlukan. Lepas tu mintalah doa kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan khususnya anak-anak kita. Kalau nak meninggal pun biarlah meninggal dengan cara yang tidak menyusahkan orang, tidak menyusahkan orang. Sebab seperti tadi, takut kita ni menjadi ujian terhadap kita, menyebabkan anak-anak kita dan gagal untuk menjadi anak yang soleh. Dan kalaulah berlaku, katakanlah kan, ujian begitu, kita lihat anak kita ni memang kita terasa hati. Sebagai mak ayah, kita kena berdoa banyak-banyak, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Pada masa yang sama jangan lupa berdoa supaya Allah ampunkan dosa kita dan juga anak-anak kita. Minta ampun bagi pihak anak yang mungkin tak dapat jaga kita masa kita perlukan pertolongan daripada dia. Tolong minta ampun. Kerana mungkin dia tak perasan sebenarnya, kan? Kita terasa perbuatan itu memang kita terasa. Dia mungkin yalah, dia fikir-fikir balik, ayah juga hantar aku mengaji aja, ayah juga suruh kerja bagus-bagus, kerja besar-besar, kan? Jadi kita doalah mudah-mudahan kita tidak diuji, seperti itu. Ataupun kalau kita diuji pun kita berjaya, peluang untuk kita menjadi anak soleh, peluang untuk kita menjadi soleh. Kalau kita jaga mak ayah ni, Allah Ustaz, saya tak tahu ada hadis ke apa ke, biasanya orang yang jaga mak ayah ni, walaupun hidup dia mungkin duit tak banyak, tapi dia senang, dia tenang, anak-anak dia berjaya, hidup dia diberkati. Mungkin kita ada 2-3 orang adik-beradik tu bukanlah tak bagus juga, tapi yang jaga mak ni tak tahu lah nak percaya macam mana, bukan tak hadis ke apa kan, tapi pengalaman tu melihat orang yang jaga mak ayah ni, hidup dia tu lebih. Kalau mungkin dia tu susah, nanti anak-anak dia yang akan berjaya, hidup dia tu diberkati oleh Allah. Ini saya sangat yakinlah tentang ni, sangat yakin. Sebab tu pesan kepada anak-anak kan, dengan berkira dengan mak ayah, jangan berkira. Sebab ada kadang-kadang anak ni dia berkira dengan mak ayah, berkira baik makan, baik duit, baik rezeki, baik masa, baik tenaga, kena berkira. Jadi mudah-mudahan sebagai kesimpulan ini, kita sama-sama lah jaga, khususnya pada bab kita pada malam ni, bab linul kalam li walidahi, bab bercakap dengan mak ayah dengan percakapan yang baik-baik. Jangan sampai percakapan kita menyakiti hati mak ayah kita. Kalau kita dah tak ada mak ayah, dah meninggal, kita ada anak-anak, balik pesan-pesan dah. Kadang-kadang kalau nak pesan, kadang kita malu kan nak cakap kan dengan anak-anak kita ni. Sekarang ni ada WhatsApp tu, WhatsApp lah kan, WhatsApp. Mudah-mudahan apa, bila kita peringat itu, anak kita dia tak jadi anak yang derhaka. Kita nak anak kita jadi anak soleh, tapi kalau kita tak bagi peringatan, tak ingat, takut-takut dia melakukan atau dia bercakap dengan perkataan yang tidak sesuai kan, tanpa dia sedar, dia tak sedar perbuatan itu, percakapan dia itu sebenarnya menyakiti hati kita. Sebab tu ada masa kita kena tegur, kita kena nasihat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi mak ayah yang soleh, dan juga kita ada anak-anak yang soleh. Adakah besar kemungkinan kalau kita buat untuk kita, anak kita akan buat? Dia saya sebut saja, dia tak adalah hadis tu balik tu kan. Karma, dia panggil karma.
karma kan. Tapi kalau wallahualam kalau sekali kalau ada hadis ke apa kan, tapi apa yang berlaku selalunya macam tu. Kita buat kat anak kita, anak kita akan buat dekat kita. Tapi tak semestinya begitu. Tak semestinya begitu kan. Tapi kebanyakannya ada macam tu. Ada begitu. Betul, kita buatlah, kita laksanakanlah tanggungjawab kita sebagai mak ayah, dan anak-anak jalankanlah tanggungjawabnya sebagai anak. Sebab tu dah hidup ni ada dua belah. Ada dua. Satu peranan, satu dan hak. Saya pernah sebut ni. Satu peranan, satu dari hak. Setiap orang dia ada peranan dia, setiap orang dia ada hak dia. Ayah ada peranan, ayah ada hak dia sebagai seorang ayah. Anak dia ada peranan seorang anak, dan dia ada juga hak dia sebagai seorang anak. Kalau setiap orang dia tahu peranan dia, dilaksanakan peranan dia, insya-Allah hak orang lain akan tertunai. Mak ayah jalankan peranan mak ayah untuk mendidik anak-anak, hak anak-anak untuk mendapat pendidikan, hak anak-anak untuk mendapat bimbingan sebagainya akan tercapai. Tapi kalau kita tidak menjalankan peranan kita, akan ada orang yang tidak akan mendapat hak dia. Ini kehidupan kita lah. Kita boleh tengok. Ini umum saya bagi. Hak dan peranan. Saya ada peranan, pada masa sama saya juga ada hak. Hak tu mungkin orang lain perlu bagi kat kita. Peranan ni apa kita nak bagi dekat orang. Apa peranan kita dalam kehidupan kita ni. Betul? Sekarang ni kita laksanakan peranan kita, insya-Allah hak orang lain akan tertunai. Kalau kita jalankan peranan kita sebagai seorang mak ayah, insya-Allah hak anak-anak akan tertunai. Kalau anak-anak jalankan peranan dia sebagai tanggungjawab dia sebagai seorang anak, dijaga betul-betul, dibuat betul-betul, hak mak ayah pasti akan tertunai, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberikan tazkirah, peringatan kepada kita, bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang sentiasa berbakti kepada mak ayah kita, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum tu nak maklum, minggu depan saya off. Ada urusan ni dia 2 hari. Hari Sabtu sampai hari Ahad. Sampai tu kita sambung.